Majlis perhimpunan akan bermula sebentar sahaja lagi. Semua murid dikehendaki bersedia di tempat masing-masing. Diulangi, semua murid dikehendaki bersedia di tempat masing-masing. Yang berusaha, Puan Hada Nurlita binti Ramli, Guru Besar SK Tanjung Sepat. Puan Zumazwin binti Abdul Kadir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan Haji Rozli bin Omar, Guru Penolong Kanan HEM. Puan Azma binti Jaafar, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Guru-guru serta rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk memberkati majlis perhimpunan pada pagi ini, majlis menjemput saudara Muhammad Izzuddin bin Azmi untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana telah Engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu, terus menerus dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, serta seluruh muslimin dan muslimat dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, bagi menanamkan semangat cinta akan negara, dijemput kepada semua guru dan murid untuk berdiri tegak bagi menyanyikan lagu Negaraku, Negeri Selangor dan lagu sekolah. Guru dan murid diminta berdiri tegak.
oleh saudara Ahmad Iman Ash'ar bin Nahili. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bahawasanya kami, murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, berikrar dan berjanji akan berpegang teguh kepada ajaran agama, menyumbang kepada kemakmuran negara, menghormati ibu bapa dan guru-guru, mengamalkan nilai-nilai murni dan bersikap positif kepada ilmu pengetahuan. Seterusnya, majlis menjemput guru yang bertugas pada minggu ini, iaitu Ustaz Sahidun bin Miskam, untuk menyampaikan ucapannya dan diikuti oleh ucapan oleh Puan Guru Besar Puan Hajah Nurlita binti Ramli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berusaha, Puan Guru Besar Puan Hajah Nurlita binti Ramli, yang berusaha barisan guru-guru penolong kanan bahagian pentadbiran Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, yang dihormati rakan-rakan dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, yang disayangi murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya kita dapat bersua, dapat kembali semula meneruskan pembelajaran kita di sekolah ini pada hari ini untuk sesi minggu ini. Sebagaimana kebiasaan pada hari Isnin, kita akan adakan perhimpunan pagi. Dan pada hari ini, giliran saya bersama kumpulan saya kenalkan Ustaz Sahidun, bersama kumpulan saya untuk mengendalikan perhimpunan pada pagi ini. Antara ucapan yang akan saya ucapkan pada hari ini, iaitu
mengenai dengan beberapa perkara yang kita hadapi setiap hari. Antaranya iaitu kebersihan. Kebersihan bukan saja untuk menjaga supaya nampak ceria, untuk supaya nampak menarik, untuk supaya nampak cantik. Tak ada. Kebersihan adalah tuntutan daripada agama Islam. Sebagaimana yang telah dituliskan. Saya sendiri pun tak pasti sama ada hadis ataupun kata pujangga ataupun ayat Quran mu'alam, tapi kata-kata dia begini. An-nizafatu minal iman. Maksudnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan itu antara salah satu daripada cabang iman. Begitulah. Maksudnya kalau kita menjaga kebersihan, kita ada iman mengikut Islam. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, iman kita tak lengkap. Kerana kebersihan adalah salah satu daripada cabang iman. Jadi kebersihan itu macam mana? Kebersihan itu terdapat beberapa tempat. Antaranya pertama, kebersihan diri sendiri. Macam mana murid-murid semua? Diri dah bersih belum? Tentunya sudah kan? Pagi-pagi lagi dah cuci gigi, mandi bersabun, pakai pakaian yang bersih. Kita kena jaga tempat kita bersih, bilik kita bersih, sekolah kita bersih. Semua itu adalah dituntut dalam Islam. Bukan hanya mesti jaga kebersihan itu untuk sekolah saja. Dalam Islam sendiri pun menuntut kebersihan. Dalam agama kita pun menuntut supaya kita bersih daripada diri, pakaian, tempat tinggal. Untuk nak solat juga kita kena bersih. Kalau kita solat, pakaian kita, badan kita atau tempat tinggal kita ada najis, solat kita tidak sah. Bila solat tidak sah, solat tidak diterima. Bila solat tidak diterima, kita sentiasa menanggung dosa. Tengok, kebersihan dituntut oleh Islam. Yang kedua, perkara yang biasa berlaku tempat kita, lebih-lebih lagi pada ketika ini, iaitu menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan juga dituntut dalam agama Islam. Untuk nak sihat tadi bersih, bila dah bersih kita kena sihat. Antara menjaga kesihatan yang perlu kita jaga ialah pertama sekali tentukan badan kita sihat. Kalau ada penyakit yang menghampiri kita pada masa ini, contohnya COVID-19, kita kena cegah. Bagaimanakah cara kita nak mencegah? Bermacam-macam cara. Kita ikut nasihat pakar-pakar kesihatan. Kalau macam saya ni bukan pakar kesihatan. Kalau kamu nak tanya huruf Iqra, alif, ba, ta, sa, ja, tu bolehlah. Tapi kalau tentang kesihatan, kita dengar kata doktor. Kalau doktor suruh kita buat penjarakan, kita buatlah penjarakan. Kalau doktor bahagian kesihatan suruh kata kita pakai mask, pakai pelitup muka, kita gunalah pelitup muka. Kalau dia kata cuci dengan hand sanitizer selepas memegang sesuatu benda, kita kena cucilah. Begitu juga kalau dia suruh kita cocok vaksin, kita kena cocoklah. Jangan ada yang melawan, jangan ada yang mengingkari, kerana nasihat-nasihat beliau itu beliau telah pun belajar dahulu. Pihak KKM, pihak doktor, dia dah belajar. Dia dah belajar macam mana nak cara-cara menjaga virus-virus ini supaya tidak menjangkit. Jadi macam itulah yang diberitahu kepada kita, dan kita kena patuh. Kita jangan melawan. Ada setengah-setengah kalau kita baca dalam WhatsApp, kat viral, kadang ada masuk dalam berita, ada yang anti vaksin.
Vaksinasi ni adalah satu antibodi yang dimasukkan ke dalam badan kita supaya kita tidak diserang oleh penyakit. Itu usaha kita. Mungkin diserang juga, tapi kita telah berusaha. Selebihnya kita serahlah pada Allah kan lepas berusaha. Kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam dulu, sewaktu kanak-kanak di zaman Nabi dulu di negeri Arab, bila mereka lahir, mereka akan dicarikan ibu susuan. Kenapa mereka tidak diberi kepada ibu sendirinya? Diberi juga, tapi lebih baik mereka dicarikan dengan ibu susuan. Maknanya mereka memerlukan satu antibodi, satu supplementari untuk dimasukkan ke dalam badan mereka supaya badan mereka lebih kuat. Dicari ibu susuan yang sehat, dicari ibu susuan yang bijak, dicari ibu susuan yang baik-baik, dia punya keturunan. Tengok, daripada situ dia pun telah mencari satu bahan yang lain untuk dimasukkan ke dalam badan sebagai antibodi, untuk mencegah daripada supaya tidak diserang oleh penyakit. Maknanya antibodi mereka kuat. Tengok, zaman Nabi pun dah ada. Zaman Nabi masa kecil-kecil pun dah ada macam tu. Jadi dicarikan ibu susuan yang sehat. Jadi kalau tempat kita sekarang ni, doktor kata kalau untuk mencegah supaya COVID-19 ini tidak merebak, kita kena injek vaksin. Jadi kalau murid besok atau bila-bila diarahkan untuk membuat injek vaksin, ambillah. Ya, ambillah, setujulah. Jangan tentang, kerana itu adalah fardu ain bagi kita diri sendiri. Untuk menjaga kesihatan diri sendiri adalah fardu ain. Maksud fardu ain adalah tanggungjawab diri sendiri. Kalau kita tak buat, kita membiarkan diri kita supaya jadi mudarat, supaya sakit, diri kita supaya jadi tak sehat, diri kita supaya mudah mati, berdosa hukumnya, memudaratkan diri. Ya, jadi kita kena ubat, kita kena cari ubat. Kalau doktor kata ubatnya ni, kita kena ikut. Sebab apa ikut? Kita sendiri pun tak tahu. Kita tidak ada kepakaran di situ. Ya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam doa kunut pagi-pagi kan, solat subuh, selepas Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa afini, berikanlah aku kesehatan sebagaimana engkau beri kesehatan kepada, berilah aku kesehatan sebagaimana engkau berikan orang yang kau beri kesehatan. Maknanya supaya badan kita afait, sehat. Tengok macam mana dalam Islam, kesehatan tu pun penting. Kerana kalau kita tak sehat, badan kita tak sehat, macam mana kita nak solat? Betul tak? Kalau kita tak sehat, macam mana kita nak belajar? Betul tak? Kalau kita tak sehat, macam mana kita nak pertahankan negara kita daripada diserang oleh musuh? Semuanya tak sehat. Kalau kita tak sehat, macam mana kita nak cari duit, kita nak buat sedekah? Tak boleh kan? Kalau kita tak sehat, macam mana kita nak cari duit, nak pergi haji? Menunaikan rukun-rukun Islam yang dituntut tu. Sebab tu kita kena sehat dahulu. Untuk sehat, kita kena, pertama sekali tadi tu, jaga kebersihan. Yang kedua, jaga supaya penyakit tidak datang kepada kita. Kalau penyakit dah datang, kita kena cegah. Jadi itulah antara ucapan Ustaz pada hari ini. Pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, andai kata satu hari nanti murid-murid diarahkan untuk buat cocok vaksin, murid-murid kena ikut, sebab itu kata atau arahan orang-orang yang bijak pandai dalam perubatan. Jangan memandai-mandai cakap tak boleh lah, itulah jadi dinosaur lah, jadi monyet lah, itu penipu semua, jangan ikut. Okey, jadi Ustaz rasa sampai di sini dahulu ucapan Ustaz untuk minggu ini. Ucapan Ustaz ini ada kaitan dengan agama Islam lah, dengan agama kita yang menuntut supaya kita sehat. Jadi dengan ini
Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Zumazwin binti Kadir, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Tuan Haji Rozli Haji Omar, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum Puan Azmah binti Jaafar, barisan guru-guru dan murid-murid SK Tanjung Sepat. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana kita dapat bersua lagi, berjumpa, bersemuka di sekolah bagi murid-murid yang hadir ke sekolah pada minggu ini dan juga bersemuka di ruang ini iaitu di alam maya bagi murid-murid yang bersekolah dari rumah. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu hendak berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan sesi persekolahan kita. Seperti yang telah diketahui, sesi persekolahan bagi tahun 2021 akan dilanjutkan sehingga ke 2022 iaitu sehingga ke bulan 3. Perjalanannya adalah seperti ini ya murid-murid. Untuk bulan Disember ini kita akan bersekolah sehingga 10 hari bulan 12 2021. Kemudian murid-murid akan bercuti untuk cuti akhir tahun. Dan pada bulan 1, kita akan bersekolah semula pada 2 hari bulan Januari 2022 untuk sesi persekolahan yang masih sama ya murid-murid, iaitu sekiranya kamu masih di tahun 5 sekarang, kamu kekal tahun 5 pada tahun hadapan pada bulan Januari ini ya. Dan kamu kekal sehinggalah ke 24 hari bulan Februari 2022. Begitu juga dengan tahun 6, tahun 4, tahun 1 dan semuanya lah ya. Jadi jangan terkeliru ya. Apabila kamu naik ke bulan Januari nanti, kamu masih lagi menggunakan buku teks tahun kamu sekarang ini. Ya, tidak ada perubahan kelas, tidak ada perubahan tahun, hanya kita beralih ke tahun 2022 ya. Sehingga kita menghabiskan sesi tersebut pada 24 hari bulan 2 2022 diikuti dengan cuti akhir penggal 3. Okay, maksudnya di sini untuk sesi Januari dan Februari tahun 2022 itu adalah sesi persekolahan penggal ketiga ya. Dan selepas itu barulah kamu akan masuk ke tahun yang berikutnya pada bulan 3 nanti. Cikgu harap kamu semua faham dengan maklumat ini. Sentiasa bersedia sepanjang masa. Jadi pada 10 hari bulan 12 diikuti dengan 11 kamu akan bercuti akhir tahun. Tetapi murid-murid masih ingat, kamu masih lagi di dalam kelas yang sama, kamu masih lagi memegang buku teks yang sama, dan bila naik nanti kamu masih lagi belajar pada tahun yang sama. Jadi cikgu harap kamu terus mengulang kaji pelajaran, terus terlibat dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang cikgu-cikgu telah rancang supaya kamu boleh menguasai tahap pembelajaran yang sepatutnya kamu kuasai. Semoga murid-murid semua seronok belajar, sama ada kamu datang ke sekolah ataupun kamu duduk di rumah ikut giliran kamu sentiasa bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Okey, cikgu harap kita semua berada dalam keadaan yang sihat, menjaga kesihatan diri sendiri dan keselamatan kita ya murid-murid. Oleh itu cikgu akhiri ucapan cikgu pada hari ini dengan ucapan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah perhimpunan pada pagi ini. Murid-murid yang berada di sekolah boleh belajar dengan senyap dan tertib. Bagi murid-murid yang ber-PDPR, selamat belajar di rumah.
Sekian, terima kasih.